A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini sekali lagi alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk bersama-sama menjadi sebahagian daripada ahli syurga. Ahli syurga kalau ke Arafah tu dia dah komen dah awal ke Arafah kita. Sebahagian daripada Ashabul Jannah. Ashabul Jannah dalam bicara maqasid yang kita akan membincangkan tentang banyak perkara-perkara melibatkan parenting, yang melibatkan tentang kaedah pembentukan anak dalam seminggu ni daripada hari Isnin sehinggalah pada hari Khamis. Hari ni kita telah pun membawa tajuk belah dada. Daripada mukadimahnya hari Isnin, cerita suami pada hari Selasa, berkenaan dengan isteri pada hari Rabu. Dan hari ini Khamis, insyaAllah kita bawa tetamu khas yang kita undang jauh daripada mana? Daripada Werdah. Jadi kita kenalkan bersama-sama dengan kita lah pada hari ini yang akan bincangkan tajuk Wahai Anak, Ambil Kapak Belahlah Dadamu. Kita ada Puan Najihah. Ni dia Puan Najihah Amiruddin selaku Kak Wer yang akan berkongsi kepada kita tentang apakah rahsia-rahsia yang ada pada suri tauladan seorang ibu di RPWP khususnya lah yang kami gunakan. Antara maqasid dan kaedah yang kita gunakan dalam praktikal pendidikan anak-anak kita di Perhatian adalah menggunakan kitab dan sunnah itu sebagai saluran buku teks rasmi khusus untuk anak-anak kami di sini. Jadi insyaAllah pengalaman yang ada pada kami itu termasuklah pengalaman dalam memelihara anak-anak yatim, yatim piatu, anak asnaf lagi. Kami antara orang-orang yang very committed dalam melaksanakan semua tips-tips yang ada di dalam Al-Quran itu dan bagaimana kita nak tadaburkannya dalam perintah harian untuk kita melaksanakan Al-Quran. InsyaAllah soalan-soalan kalau ada, lemparkan saja dekat dalam ruang komen itu. Bagilah apa-apa soalan, susah pun tak apa, kebat pun tak apa, insyaAllah saya pass kat Jiha lah, bukan saya jawab, saya pass kat dia nanti. Okay? InsyaAllah nanti dia akan usahakan jawab di hujung-hujung minit yang terakhir nanti. Okay? Terima kasih kepada semua yang menonton. Oi, Kak Junika pun ada pada hari ni. Okay, terima kasih Kak Junika. Kak Junika ni antara kita punya follower tegar dan juga orang yang sangat-sangat committed dalam Refounders. Jadi terima kasih kerana bersama dengan kami dan juga sahabat-sahabat yang lain yang tak dapat disebutkan nama. InsyaAllah dalam 5 minit yang akan datang ni, kita akan mula masuk kepada topik asas, topik perbincangan. Sebelum pergi jauh, saya akan kenalkan dululah kita punya Kak Wer kita ni. Orang ni muda lagi tapi tetap dia jadi tua kerana saya kena panggil dia Kak Wer. Jadi saya akan jadi muda lagi daripada dia. Okey. Apa pun, satu pengalaman yang baik sebab Jiha dengan AA ni, Kamal Ashraf ni, Ustaz AA ni, dua-dua orang ni satu batch dengan saya lah. Dua-dua orang yang bersama-sama dengan saya di awal-awal kemasukan ataupun kebersamaan kami bersama dengan RPWP. Jadi kami ni tak adalah lama sangat. Kalau ikutkan sejarah RPWP ni, penubuhan dia adalah sekitar 15 ke 16 tahun yang lepas. Kita dah mula masuk ke fasa 16 tahun. Cuma dari segi sudut mewakafkan harta dan diri sepenuhnya, saya, Ustaz AA, Ustaz Ashraf, Jiha, isteri dia. Kalau isteri saya tu Jaja, Khadijah bersama dengan Harun. Harun ada isteri dia Ina. Okay, kami ni antara orang yang masuk sekitar tahun 2012-2013. Okay, jadi kami ni adalah sukarelawan sepenuh masa yang masuk bersama-sama dengan isteri masing-masing. Dan isteri masing-masing, walaupun ada yang ada komitmen yang bekerja di luar, mereka tetap bersama-sama dengan Perhatian tapi lambat sikit. Untuk Jiha dengan AA, dua orang ni dia masuk serentak sama-sama. Sebab apa? Waktu tu Jiha ni Dean List, ni adalah senarai dekan UiTM ke UTM? UiTM. UiTM. Okay. So macam mana seorang yang ada dari segi akademiknya very sound, okay, dan mempunyai dari segi masa depan yang sangat cerah. Ni student apa dulu? ANC.
Naib Chancellor. Anugerah Naib Chancellor. Lepas tu ambil kos bahagian media. Broadcasting, Masscom. So orang yang memang ada harapan jauh untuk pergi dalam dunia yang lebih besar lah kalau kata ikutkan. Tapi bagaimana dia boleh menuruti kemahuan dan juga hajat suami dia. Ni pasangan muda ni. Antara dalam ramai-ramai waktu tu, dia orang lah yang paling muda sekali. Kalau ikut dari si dia dengan Harun lebih kurang lah muda sikit pada Harun, Captain Aaron Jadi dia orang ni antara yang mewakafkan harta dan diri sepenuhnya di RPWP, bekerja tanpa gaji dan dalam masa yang sama menyumbangkan apa saja saluran yang mereka ada dari sudut tenaga, kerja, idea, buah fikiran untuk membangunkan perniagaan-perniagaan. Dan hari ini mereka berdua, suami isteri memegang antara jawatan yang paling penting untuk mereka bangunkan sekarang ni adalah dalam perniagaan Werda dan juga SAK. Kalau Ustaz Ashraf ni, dia akan fokus pada SAK dan Werda dia akan fokuskan kepada ni Al-Fadilah Ustazah Kak Wer kita. Dialah yang akan bangunkan. Sebab tu kita bangunkan satu konsep perniagaan tudung patuh syariah yang dibangunkan sendiri oleh ibu-ibu warga Prihatin termasuk dengan anak-anak kita, dan anak-anak kita sendiri terlibat bersama-sama menjahit, mencari ruang R&D bagaimana nak membangunkan satu tudung patuh syariah. Dan apa yang kita tekankan sebab tudung tu mereka sendiri nak pakai. Saya tak boleh kata kita nak pakai sebab saya lelaki, saya free hair. Okay? Jadi kita bagi wanita-wanita yang berada dalam Prihatin ni macam mana mereka nak menampakkan bagaimana tudung yang patuh syariah itu digayakan sepanjang masa. Dalam keadaan mereka pakai waktu bekerja, waktu memasak, waktu mengurus anak-anak, waktu pergi ke sekolah, mengajar di sekolah, even dalam profesional yang berbeza-beza. Jadi itu antara benda yang kita cuba bangunkan melalui Werda. Jadi kalau kata Kak Wer ni sebenarnya nama sebenarnya Najihah, tapi Werda itu nama maklum Werda. Jadi semangat yang ada pada maklum itu dimasukkan dalam jenama dan branding yang ada dalam perniagaan Prihatin ni. Okey, insyaAllah itu mukadimah saya lah. Saya kenalkan Jihad. Takut nanti malu pula nak cerita siapa dia kan. So kita kenalkan siapa dia. Apa pun, terima kasih kepada semua yang menonton. Sebab hari ni bukan sahaja kita nak sembang tentang Kak Wer ataupun sejarah Kak Wer, tetapi sebenarnya poin besar yang kita nak nampakkan hari ni adalah bagaimana iman dan Islam itu semakin jauh daripada dasar pendidikan yang ada pada anak-anak kita. Jadi nak menanam iman dan ilmu yang datang daripada kitab dan sunnah yang sebenar itu, cabaran dia sangat-sangat begitu menekan, terutamanya ibu dan bapa di akhir zaman ni. Termasuklah ibu-ibu moden. Kalau kata saya, Jihad ni antara ibu-ibu moden lah. Gen yang masuk Gen Y, yang mula masuk ke alam rumah tangga, perkahwinan. Dan waktu tu Jihad dengan AA sendiri pun dari isi sejarahnya, mereka masuk ke Prihatin dan mereka tidak memiliki anak sendiri dulu. Tapi struggle juga untuk dapatkan anak yang pertama tu. Tapi mereka mengambil anak angkat, bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, tapi 4. Ni bukan kahwin 4 Dia 2, 3, 4 anak yatim yang mereka bela dan pelihara sebagai keluarga angkat. Dan selepas itu barulah dapat anak yang pertama. Nama dia Hud. Lepas Hud baru datang adik dia Lut. Dan sekarang ni Jihad sedang mengandungkan anak yang ketiga. Okey, jadi Alhamdulillah berkat kesabaran dengan semangat ataupun perasaan naluri seorang keibuan itu datang dalam dirinya selepas dia menjaga anak-anak yatim. Allah rezekikan kepada mereka bukan seorang anak, hari ini dah masuk dekat 3 anak. Jadi itu antara benda-benda yang kita nak nampakkan. Jadi falsafah pendidikan untuk seorang ibu ni sebenarnya adalah mereka mesti menjaga ataupun mula mendidik anak bermula daripada kandungan, daripada rahim. Di bermula rahim tu kita kena kenal. Kalau bismillah tu ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa rahim yang sebenarnya yang kita nak sampaikan dan salurkan dalam pendidikan anak-anak. Okey, insyaAllah saya pun tak nak cakap banyak. Dah 9 minit, tanda saya dah masuk 10 minit yang pertama. So saya akan pass kepada Puan Najihah kita ataupun Kak Wer untuk kita bincangkan topik pada hari ini. Apa yang kita nak bawa. First kita bagi peluang lah Kak Wer kenalkan diri dan kemudian boleh ceritakan pengalaman dan juga cabaran beliau dalam mendidik anak yatim. Dan juga macam mana beliau memasukkan instrumen dan elemen pendidikan Al-Quran dan Sunnah itu kepada anak-anak di rumah pengasih warga Prihatin sebagai seorang ibu muda. Okey, dipersilakan Kak Wer. Okey, terima kasih Ustaz Syauqi kerana beri peluang. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dia cakap agak nervous sebab selalunya kita live dekat page Verda. Hari ni dia punya audience lain sikit kan. So, tapi tak apa. Okay, apa yang saya nak kongsikan is saya masuk RPWP pada umur 22 tahun macam tu. Waktu tu saya masih lagi student di universiti lah, tapi dah final year. Dan kemudian saya berkahwin semasa belajar bersama dengan abang saya, Ustaz AA. Dan kemudian dia bawa ke sini. Sebenarnya cita-cita saya, sebab saya ambil broadcast kan time tu, saya ambil Masscom, jadi cita-cita saya sebenarnya jadi pembaca berita. Waktu tu lah, sebab memang kita pun dah ada, kita dah ada buat praktikal, so memang orang dah ready nak ambil kita bekerja. Tapi bila pada mula abang bawa saya ke rumah pengasih warga prihatin ni, kita tengok semua anak-anak yatim ni semua kan, dia rasa macam saya rasa terpukau, macam saya tak pernah nampak. Sebab bila kita datang tu kan, macam anak-anak semua macam meluru datang kepada kita, dan kita tak dia menagih kasih sayang kita tu. Jadi kat situ saya terpikat lah untuk datang lagi dan lagi ke rumah pengasih warga prihatin. Dan time tu saya tengah exam nak ambil ni lah. Dan kemudian lepas saya dah habis belajar, dan pada masa tu juga saya ditawarkan untuk ambil master. Tapi saya, bila dia macam penonton bicara mengkasih ni lah kan, kita pasti ada sesuatu yang membuatkan audience terlekat dengan live Ustaz Syauqi ni kan. Jadi macam tu juga saya, kiranya pengajar Al-Quran ataupun kiranya diterapkan Al-Quran, pendidikan Al-Quran dan Sunnah pada anak-anak ni. Dan itu membuatkan saya tertarik masuk ke sini. Dan abang pun banyak bercerita dengan saya apa semua. Jadi ini membuka mata, which saya tak pernah, jujur kata saya tak pernah dapat ilmu sebegini dekat mana-mana. Atau sebelum ni saya tak pernah dapat pun ilmu sebegini di luar. Walaupun kita tengok, tanyalah ustaz ke apa ke, memang saya tak dapat ilmu yang sebegini. Jadi di situ saya tertarik lah. Dan kita pun di sini ada konsep macam baca cover to cover Al-Quran apa semua kan. Kita kena ketahui dia punya maksud-maksud di sebaliknya, bukan sekadar membaca dalam bahasa Arab saja. Dan di situ saya rasa macam banyak ilmu Islam ni kiranya dia berteraskan logik akal. Dia bukannya macam angan-angan semata-mata tau. Jadi di situ memang saya rasa wow, mind blown punya ilmu kan. Dan saya pun jatuh cinta terus ke sini. Dan saya pun tak ambil master lah. Dan bila saya dah habis belajar tu, time tu saya belum ada anak lagi. Kiranya dalam 2 tahun macam tu. Dan saya pun nak ikhtiar jugalah. Dan saya dapati yang saya sebenarnya ada masalah PCOS. Which sebenarnya masalah PCOS tu, polycystic tu, cyst, rata-rata dialami oleh ibu-ibu muda sekarang. Jadi bila saya dah check dan doktor bagi tahu rawatan apa yang sesuai, jadi dekat situ saya mula ikuti step-step langkah yang diberi oleh doktor pakar lah. Dan pada masa yang sama, dalam masa 2 tahun tu, sementara saya nak tunggu, sementara saya ikhtiar bersama abang untuk dapatkan anak, kami dikurniakan 4 orang anak angkat yang masuk ke prihatin pada ketika itu. Dan 4 orang yang sulung tu sebenarnya tak jauh beza pun umur dia dengan saya. Dia kira macam 8 tahun beza macam tu. Tapi macam mana kita nak kita nak jadikan diri kita ni sebagai ibu muda, mesti banyak ilmu yang kita nak kena gali, nak kena tahu. Jadi dekat situ saya belajar banyak daripada ibu-ibu di rumah pengasih warga prihatin ni lah, terutamanya Mak Long, Mak Ibu dan ibu-ibu lain juga. Dan cabaran dia bila kita dah masuk sini, kita dapat ilmu, dan macam mana kita nak sampaikan ilmu tu pada anak-anak kita, pada anak-anak yang dari luar ni lah. Okay, kiranya macam kita nak kena start ajarkan mereka nama-nama, okay, yang kita selalu gunakan di prihatin. Kalau ikutkan surah Al-Baqarah ayat 31 tu, okay, kita ajarkan nama-nama kan pada, kita ambil konsep tu lah. Kita ambil konsep tu, kita ajarkan nama pada Adam. Jadi saya ambil konsep tu untuk bagi tahu pada anak-anak apa maksud. Macam kita ajarkan konsep tausiah, macam ibu-ibu sering bagi tausiah, konsep istighfar, bagaimana nak buat konsep istighfar tu bila kita ada buat salah, dan macam mana kita nak buat islah tu bila kita nak buat penambahbaikan. Kat sini kita panggil islah lah.
Okey, dan juga konsep bertaubat tu bagaimana, dan juga konsep izin dan salam jika kita ingin berbuat sesuatu walaupun sekecil-kecil perkara. Itu yang kita terapkan. Kita nak jadikan orang yang orang prihatin ni dia lebih sensitif jiwanya dan lebih prihatin, lebih berhalus, dan saya juga belajar menjadi lebih berhalus bila saya masuk sinilah. Okey, dan kemudian waktu tu mereka remaja dan saya pun baru usia 20-an macam tu. Jadi di situ saya ambil pendekatan lah bila anak remaja ni yang paling kecil waktu tu, dia memang kecil lagi, dalam umur 8 tahun macam tu. Dan kemudian, suara okey ke? Okey, suara jelas, suara jelas. Okey, suara jelas. Dan kemudian pada ketika tu saya ambil pendekatan lah untuk mengajar mereka. Tapi mereka, bila mereka buat salah, kita kena berhati-hati juga bila nak cakap, sebab takut menggurus hati, sebab kita tak nak sampai mengherdik anak yatim tu kan. Jadi kita kena ambil konsep kiranya tegur tetap tegur. Kita kena tegur anak tu macam kita tegur anak kita sendiri, dan kita kena sayang anak tu macam sayang anak kita sendiri. Dan saya ambil tu lah sebab time tu saya pun tak ada anak lagi. Dan pada yang kakak yang sulung tu, saya ambil pendekatan untuk macam lebih menjadikan dia kawan lah, rakan. Bila kita kata ada masalah ke, tanya jika kita borak-borak dengan dia untuk selami hati dia. Sebab anak-anak ni memang sudah lama hilang kasih sayang seorang ibu kan. Ibu mereka dah meninggal lama. Jadi mereka memerlukan satu ibu untuk berkongsi rasa. Kita ada ramai ibu-ibu kat sini, tapi kiranya ada satu ibu yang boleh dijadikan sebagai sahabat, berkongsi rasa, dan kita akan masukkan, jika anak-anak ni ada masalah, kita akan masukkan dalam syura ibu-ibu lah macam tu, untuk sama-sama kongsikan pendapat, selesaikan masalah sekiranya anak-anak ni ada masalah tu. Jadi cabarannya macam mana kita nak bawa anak ni supaya mereka mengenali Quran. Macam mana yang kita dapat, macam tu juga kita nak mereka faham. Jadi dekat situ, untuk anak-anak yang mereka pun tak habis belajar di luar, jadi kita nak fahamkan mereka, itu pun ambil masa juga. Tapi macam mana kita slowly, kita ambil konsep jangan tinggalkan anak yang lemah di belakang. Macam surah An-Nisa ayat 9. Okay, kiranya kita ajar slowly lah untuk mereka faham, dan kita mulakan dengan suruh mereka membaca Al-Quran cover to cover yang bahasa Melayu punya. Dia punya terjemahan kan. Jadi daripada situ mereka, kalau apa perkataan-perkataan mereka tak faham, mereka akan bertanya kenapa macam ni, kenapa ayat dalam Quran kata macam ni. Jadi kita pun akan terangkan di situ. Okey, itu antara sedikit lah cabaran. Dan kemudian 2 tahun selepas tu, Alhamdulillah, saya makan ubat. Kira makan ubat tu melekat pula, dapatlah sihut tu. Jadi bila dapat sihut tu, anak saya yang sulung yang pertama, laki, kiranya kakak-kakak ni macam happy sangat. Diorang pun macam manjakan apa semua kan. Kita pun pastilah happy. Tapi pada masa yang sama, bila anak yang sulung ni, pasti cabaran dia lain pula. Kita dah ada anak angkat. Anak angkat kita dah memang duduk dalam rendaman di RPWP dah lama. Tapi macam mana anak kita ni, kita nak daripada yang memang bayi ni, kita nak didik dia supaya duduk dan fahami dalam sibghatullah ni kan, duduk dalam celupan Islam ni kan. Jadi kiranya, dan kakak-kakak pun manjakan apa semua. Kat situ pun ditegur supaya kakak-kakak jangan manjakan adik sangat, sebab nanti adik jadi mengada-ngada apa semua. Kita nak Hud tu belajar mendiri sebagai seorang rijal. Jangan semua nak kakak-kakak. Kat situ pun kita dan saya masih lagi menegur kakak-kakak lah supaya tidak terlampau manjakan adik tu, sebab dia pun sebenarnya adalah seorang abang. Dan di situlah kiranya saya belajar. Dan saya juga kadang-kadang, kalau kita nak, dia konsep belah dada anak tu kan. Jadi kalau kita nak anak kita senang menerima teguran, kita pun kena set diri kita untuk senang menerima teguran jika ditegur oleh suami ke ataupun oleh jemaah. Jadi di situ saya belajar. Bila kita senang menerima teguran daripada orang lain, dan kemudian pastinya anak kita akan mudah menerima teguran. Maksud konsep berlapang dada lah di situ. Bila kita ditegur tu pasti rasa macam
ouch, sakitnya kan, rasa macam pasti semua orang akan rasa begitu. Tapi macam mana kita sendiri nak self heal diri kita, macam kita nak berlapang dada supaya kita terima pelajaran apa yang kiranya kita jangan tengok siapa yang menegur, tapi kita tengok apa yang ditegurnya. Jadi itu antara konsep yang saya amalkan lah. Okay. Ada soalan. Boleh saya baca ke Ustaz? Boleh baca, silakan. Saya bacakan, tak apa saya baca. Okay. Kak Wer, mudah ke nak ajar ke nak ajak ni? Nak ajak anak umur 9 tahun untuk ajak baca Quran terjemahan cover to cover. Okay. Boleh share tips tak, Kak? Dia macam itulah soalan dia. Okay. Terima kasih Puan Azzi Marzuki. Azzi Marzuki. Yes. Okay, sebenarnya kalau dia dah boleh membaca tu boleh saja ajak. Tapi kalau kita nak, mungkin dia ada benda yang dia tak faham, kita mungkin boleh start dengan ceritakan benda-benda yang ikut bahasa kaum, bahasa anak tu lah, ikut level anak tu. Kita jangan cakap bahasa yang tinggi takut anak yang tak faham. Jadi daripada sana kita slowly cakap. Contohnya kita boleh ceritakan untuk anak-anak kecil ni kan, untuk mereka lebih kenal Quran, mungkin kita boleh buat macam game tau dengan anak ni. Macam cuba teka haiwan apa yang ada dekat dalam yang disebut dalam Al-Quran. So nanti mereka pun akan cari, mereka akan yang ni dan dia macam ada reward dan fear motivation kat situ lah. Kiranya kalau anak dapat betul, kita boleh maksudnya kita galakkan lagi anak tu untuk cari gali lagi dan di situ mereka akan lebih seronok membaca Quran. Tapi ikut level pada umur masing-masing lah anak. Contohnya kalau macam Hud tu saya akan cerita apa haiwan yang ada dalam Quran. So dia akan ingat lah, ada kuda, ada semut, ada lebah, ada semua macam tu. Dan bila mereka mencari tu, dekat situ bila mereka jumpa, mereka akan happy dan mereka akan rasa macam nak cari lagi. Mungkin kita boleh start daripada situ lah kalau umur anak yang masih kecil ni. Dan kemudian bila besar kita boleh nampakkan konsep pahala dan dosa, ataupun kita boleh nampakkan konsep yang Allah nampak apa yang kita buat. Jadi kat situ mereka belajar berfurqan lah. Mereka belajar membezakan mana yang baik dan mana yang buruk macam tu. Okay. Kalau ni maksudnya, kalau daripada apa yang disampaikan oleh Kak Wel tadi, first untuk semua lah. Okay. Untuk semua, biasanya kalau page bicara maqasid ni, dia ada orang yang tukang tulis nota. Dia akan tulis nota. Sebab tu nanti, apa yang Kak Wel cakap tu, kalau laju sangat, saya bagi input mudah dia. First, yang awal-awal tadi Kak Wel mesti kenalkan diri, first kali adalah kenalkan nama-nama. Okay. Kenalkan nama-nama tu surah 2 ayat 31. Okay. First kali, itu tips. Okay. Tips dia, kenalkan nama-nama. So, apa yang Kak Wel cerita tadi, ada binatang-binatang yang ada di dalam Al-Quran, keldai, anjing, kuda lah, apa semua tu. Tips dia, jangan kita bagi dekat anak-anak benda yang terlalu berat lagi. Kenalkan mereka ni dengan labu-labunya dulu. Kalau dalam Quran ni ada cerita Nabi Yunus yang dapat dengan labu-labu. Jadi kita bagi buah-buah yang kecil-kecil dulu. Yang mudah, yang lembut. Konsep baby, dia kena makan benda lembut. Dia tak boleh makan benda yang keras-keras lagi. So, kena kenal tulang ni hardcore. Once kita dah mula akil balik, dan baru kita boleh bagi benda yang lebih keras, lebih kuat untuk pembinaan anak-anak kita. So, tips yang kedua tadi, dinampakkan surah 4 ayat 9. Kita tak nak tinggalkan anak-anak kita yang lemah. Kalau tengok perkataan daripada surah 4 ayat 9 tu, yang last kali tu, Allah kata, hendaklah engkau berikan qaulan syadida. Qaulan yang benar. Kita nak sampaikan satu qaul, satu perkataan yang benar. So, kita kena ajar anak kita tips dengan memberikan mereka ini benda yang dah betul daripada awal. Tips tu penting tu. Sebab tips tu datang dari Al-Quran. Ni bukan kata Kak Wel reka-reka ke, Ustaz Syauqi reka-reka ke, prihatin mereka-reka ke, tidak. Benda tu ada dalam Quran, cuma kita ekstrak Quran itu dan kita sampaikan dalam bahasa yang mudah untuk anak-anak kita. So, nama-nama yang Kak Wel ceritakan tadi tu, konsep istighfar, konsep taubat, izin, salam, maklum, apa lagi, nama-nama yang dari sudut praktis yang anak-anak kena kenal. Okay, pamitan, benda tu pun kena ajar pamit. Nak pergi mana-mana, kita minta izin ibu. Itu pamit. Pamit tu kita nak beredar ke satu tempat lain, kita datang, kita salam, tunduk hormat, maklumkan kepada ibu dan bapa kita nak bergerak ke mana, supaya ibu tahu di mana lokasi yang kita ada. At least benda tu diajar dan dididik daripada awal. Even kalau kita tengok apa yang disampaikan oleh Kak Wel itu sebenarnya adalah something yang basic sebenarnya, tetapi basic itulah yang sudah tidak ada di dalam rumah tangga yang
ada pada ibu bapa moden. Kalau kata baya-baya jihad ni, kalau kata benda ni tak disampaikan, tak diperkukuhkan, fundamental ni, prinsip ni di RPWP, kita duduk dekat luar, kita akan jadi ibu muda yang terikut dengan arus moden ya. Kemodenan ini, jahiliah moden ni dia akan buat kita, lalu jadilah kita ibu dan bapa yang ikut parenting tips juga. Tetapi parenting tips barat, buku motivasi, buku-buku barat, semua education tips barat tu akan masuk ke dalam jiwa muda. Orang muda ni semua dia kiblat dia ke arah lain. Dia akan bawa kiblat yang jauh sikit daripada kiblat Al-Quran. Okey. So saya serah baliklah kepada Kak Wer. Apa lagi yang boleh disampaikan? So saya cuma mudahkan tips je. Surah yang pertama 231, surah kedua 4 ayat 9, dan kemudian kenalkan nama-nama, ajarkan nama-nama, jangan tinggalkan anak yang lemah. Itu antara item-item yang kita kena tahu dalam nota kita lah. Okey. Saya serah balik kepada Kak Wer. Okey, terima kasih Ustaz Syauqi. Dan sebenarnya dia konsep yang sebelum saya masuk prihatin, saya pun tak tahu yang sebenarnya sebab saya datang daripada broken family. Saya macam kurang mendapat pendedahan untuk benda yang ada adab sebegini. Jadi bila kita masuk prihatin, sekecil-kecil adab bila datang ke rumah orang tua, kita nak anak kita salam, cium di bahagian hidung. Bukannya macam ni, atas dahi macam ni kan. Kadang-kadang anak kan suka salam orang tua, macam tu kan. Lepas tu dia tarik tangan orang tua tu, lepas tu dia yang macam tu kan. Jadi sekecil-kecil itu yang kita nak bagi tahu sebenarnya pada anak macam mana cara salam yang betul. Salam dia seperti macam ni, kita cium tangan orang tua dan kita tunduk. Bukan kita tarik tangan orang tua untuk macam tu. Itu antara sekecil-kecil lah. Dan nak pergi mana-mana kita minta izin, konsep kiranya nak masuk bilik ke ataupun Assalamualaikum, nak masuk rumah Assalamualaikum, boleh masuk tak, benda-benda macam tu kita kena praktikkan pada anak lah. Dan even susun kasut, susun kasut tu kadang-kadang mereka ingat, kadang-kadang mereka lupa. Walaupun selalu diingat pun mereka lupa. Macam tu juga anak-anak di rumah pengasuh berarti kita nak kena sentiasa ingatkan. Memang dia macam seperti konsep zikir lah. Minta maaf kalau saya laju ke? Kalau saya laju, minta maaf. Sedikit laju. Untuk saya boleh co-op dengan kelajuan tersebut. Okay. Untuk orang luar tu kena press minyak tu sikit-sikit je. Okay, sekiranya sahabat-sahabat live ada soalan nak ingin diajukan, boleh saja drop di bahagian komen. Dan itulah antaranya. Dan selain daripada tu, kalau kita nak ajak anak untuk get interested dengan Al-Quran tu, kita boleh ceritakan kisah-kisah Nabi yang ada dalam tu. Jadi mereka, kanak-kanak dia ada imajinasi mereka sendiri tau. Jadi bila kita ceritakan mengenai contohnya bahtera Nabi Nuh ke apa semua, jadi mereka macam mereka akan interested dengan cerita. Kita boleh jadikan bedtime story, cerita-cerita dalam Al-Quran sebagai bedtime story pada anak supaya melekat pada subconscious mereka, subconscious mind mereka, dan mereka bawa ke mimpi. Kiranya mereka mimpi yang elok-elok lah, mereka bawa ke mimpi benda-benda macam tu kan. Dan sampai ke besar kadang-kadang insyaAllah mereka akan ingat dan mereka boleh relate dengan kehidupan mereka. Jadi itu antara sedikit sebanyak tips yang Kak Wer boleh kongsikan lah. Dia apa pun, kalau kita nak anak kita mudah mendengar cakap, mudah ditegur dan senang nak dengar kata dan bahasa mereka beradab, kita sebagai ibu bapa yang kena tunjuk contoh dulu. Contoh terdekat. Sebab kalau mereka tengok ibu dengan ayah cakap macam ni tapi ibu dengan ayah buat lain. Jadi kat situ kita tak nak lah. Kan? Jadi kita sendiri yang kena berubah. Kita tak akan mampu berbohong depan anak kita. Sebab itulah sekarang ni bila kita tengok masyarakat sangat tenat, semuanya sebenarnya bermula daripada rumah. Macam mana mereka melihat ayah dengan ibu bapa mereka. Mungkin mereka sentiasa diherdik daripada kecil, asyik diherdik oleh ibu bapa ataupun kena tengking apa selalu. Jadi anak punya mind tu pun dah kena block dah. Jadi mereka pun bila membesar mereka akan develop reptile brain untuk jadi benda yang sama, dan mereka akan bertindak yang sama lah tu. Sampai ada kes orang simbah Milo Ais dekat toll gate girl apa semua tu kan. Jadi kat situ nampak masyarakat kita dah tenat lah. Okay, apa yang disampaikan Kak Wer tu something yang fundamental sebenarnya. Kadang-kadang orang-orang tua kita dulu dia dah ajar dah adat, adab, tata susila. Tapi bila masuk kepada kita yang kalau kita ikut jihad ni, umur dia 90s lah, anak-anak yang lahir 90-an. Saya anak-anak yang lahir 80-an. Saya lahir di kampung. Jihad lahir bandar Jihad.
Subang Jaya Medical Center. Lahir dia Subang Jaya. Ini geng-geng isi saya ni. Lahir dia HKL. Terus kena Kuala Lumpur kan. Jadi, lain cabaran dia. Adab, tata susila tu. Pertembungan budaya ini, culture shock ni, dia akan menyebabkan kita pula akan turunkan kepada anak-anak kita sesuai dengan zaman dan pendidikan yang kita terima daripada ibu dan bapa kita. Tapi, prihatin ni, dia cuba tarik balik benda yang tak ada, benda yang dah hilang, kita wujudkan kembali. Kita kembalikan semula kegemilangan, adab, tata susila, ibu-ibu yang orang tua tu. Sebab prihatin ni bukan 1-2 kepalanya. Dia ada lebih kurang 20 ke 30 kepala yang hari-hari kita bersama-sama memikirkan apa kaedah terbaik dalam kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan pengaruh, cabaran, fitnah, ujian akhir zaman ni. That's why yang ada dekat dalam ni sebenarnya adalah dari kalangan sukarelawan, orang-orang yang mewakafkan harta dan diri sebenarnya adalah untuk menyucikan diri. Sebab bila kita dah merasai kerosakan yang ada di luar sana, pasti kita tak nak benda tu turun pula kepada anak-anak kita. Kan? Antara yang duduk dalam prihatin ni, kita kena kenal mereka-mereka yang pernah juga terlibat dengan kes-kes jenayah. Ada yang terlibat dalam kes-kes curi kereta, ada yang terlibat dengan dadah, ada yang dah jadi tokan dadah pun ada juga. Tetapi mereka ni insaf, sedar diri, tak nak kerosakan itu berlaku kepada keluarga mereka, lalu mereka terus bawa diri, mewakafkan harta dan diri duduk di sini. Dalam mereka menyucikan diri mereka, mereka sebenarnya berkongsi apa virus-virus yang ada dekat luar sana, yang hari-hari sedang masuk memakan anak-anak kita ni dari segi akhlak, adab, budaya, akidah daripada tepi-tepi. Dia tak makan banyak. Dajjal ni, dia hantar dia punya musuh agama kita ni, dia hantar dia punya fahaman, dakwah dan doktrin ni, dia akan makan sikit-sikit. Kalau dalam Quran itu, dia ada cerita ulat makan daun. Kita baca Arab, kita tak perasan. Sebenarnya Allah sedang bagi kita satu strategi. Strategi macam mana ulat makan daun. Dia makan sikit-sikit daripada tepi-tepi. Sampailah akhirnya, satu pokok tu hilang daun dia. Yang tinggal tunggul dia nanti. Itu apa yang Allah bagi perumpamaan. So, apa yang kita dapat hari ni pun sama. Penjajah, dia masuk tak terus negara kita berubah serta-merta. Dia bagi kita kemerdekaan, tetapi mereka tinggalkan something yang berbentuk doktrin penjajahan ke dalam minda pemimpin-pemimpin dan juga anak-anak yang bakal kita lahirkan sebagai pemimpin negara. So, bila mereka dah masuk ke dalam satu era pemerintahan penjajah, mereka dah hidup dalam tu, mereka dah senang dengan penjajahan tu, dan diinstall pula dengan pendidikan mereka dan diletakkan dengan perlembagaan mereka, maka kita akan terus memakai doktrin mereka selama-lamanya tanpa kita boleh mengubah benda tu. So, hakikatnya hari ni cabaran dia semakin mencabar. Jadi apa yang dikongsikan oleh Kak Wen ni, kalau kita baca dari sudut parenting dalam rumah tangga saja, dia sebenarnya akan beranak pinak ke dalam doktrin yang lebih besar. Daripada rumah tangga, dia akan jadi pemimpin masyarakat. Daripada masyarakat, dia akan pergi ke arah lebih besar wilayahnya, sampailah menjadi negeri, sampailah menjadi cerita dunia. So, kita nak lahirkan anak yang mampu untuk menjadi pemimpin dunia. Itu cita-cita seorang ibu sebenarnya. Sebab ibu ni dia ada satu kuasa di tangan dia. Ibu yang menggoncang buayan, yang boleh menggoncang dunia. Yang menghayun buayan ini sampai dia boleh menggoncang dunia. Itu kuasa yang ada pada seorang ibu. Jadi kalau kata kita ni nak didik anak kita, kita kena bagi satu kuasa yang sangat-sangat hebat. Kuasa ni, sebut kuasa ni, apa yang kuasa? Allah Maha Berkuasa. Macam mana Allah berkuasa? Allah Maha Perkasa. Macam mana Allah perkasa? Allah itu jadi kuat. Macam mana Allah Maha Bijaksana. Semua itu Allah berikan kepada kita dalam bentuk ilmu dia. Ilmu itu ada di dalam kitab Al-Quran, dan di situ rahsia dan formula bagaimana kita nak mencipta anak-anak yang kuat, yang hebat, sehebat macam mana Rasulullah berjaya mendidik sahabat-sahabat dia. So, point dia di sini, bagaimana kita nak mencari jalan. Tarik balik semua anak-anak kita yang telah pun berjaya didoktrinkan dengan doktrin penjajah ini, dengan segala yang berkhiblatkan ke arah barat, kita nak kembalikan mereka ni semula ke arah jalan yang lurus. Daripada kiri, kembali ke kanan. Daripada neraka, kembali ke syurga. Daripada jahat, kembali kepada baik. Daripada jahil, kepada berilmu. Itu konsep yang kita nak bawa. So, kita menggiring dan mengapit. Okay? Menggiring ini dengan rela. Mengapit, mahu, rela ataupun terpaksa. Kena faham tu. Nanti kita tanya Ibu Jiha ni, apa konsep apitan yang ada dekat dalam prihatin. Teruslah tanya, teruslah jawab. Okey. Ibu silakan. Okey, kiranya
dalam kita mendidik anak ni, kita kena update. Walaupun kita dah bagi tausiah, kita bagi segala macam ilmu pun, tapi kita kena sentiasa pantau anak tu. Kan ada dalam Al-Quran yang cakap kita kena jaga anak tu sampai umur 40 tahun. Betul tak Ustaz? Betul kan? Surah 46 ayat 15. Okey. Terima kasih. Jadi dekat situ memang kita kena sentiasa update anak tu supaya dia tidak tersasar. Sebab manusia ni memang hati dia berbolak-balik kan. Jadi mereka mudah ke kiri. Even ibu bapa tu sendiri. Jadi kat mana konsep jemaah tu sendiri. Contohnya kalau anak ni buat salah tapi mak ni tak nampak. Tapi mak lain yang nampak kesalahan anak dia tu, nanti dia akan tegur anak tu on the spot seperti anak dia sendiri. Jadi ibu yang kiranya macam contohlah anak saya, Hud, ditegur oleh murabiah dia. Jadi saya sebagai ibu tak bolehlah pergi backup anak tu kata, kenapa pula macam tu? Tapi kita kena satu faham dengan murabiah tu. Macam mana tu konsep apitan. Kiranya kita kena satu faham, satu bahasa supaya nanti anak tu tak naik lemak. Bila dia dengar mak dia bolehlah dia nak buat perangai ke apa sebab dia tahu mak dia akan backup dia. Tak bolehlah macam tu. Maksudnya ayah, ibu dan semua ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita duduk dalam macam contohnya di RPWP, kita dalam konsep jemaah ni, kita kena satu faham. Kiranya anak tu buat salah, kita kena nampakkanlah salah anak tu, kenapa dia salah. Dan contohnya jika dia dah ditegur oleh ibu lain, contohnya kita sebagai ibu kandung, mungkin kita boleh beri air, konsep beri air pada anak tu. Kenapa, kita beritahu kenapa awak buat salah, apa sebab salah awak ni. Lepas tu kita tanya balik, salah tak apa yang awak buat ni? Dan kemudian kita beritahu, beri tausiah, nasihat baik-baik. Macam itulah, itulah konsepnya. Kiranya kadang-kadang contoh macam saya dulu pun pernah ditegur bagi anak tengok handphone contohnya, dan kemudian nampakkan oleh ibu lain. Jadi di situ ibu lain kata jangan bagi anak tengok gadget. Jadi kat situ saya pun kena berlapang dada lah. Bila saya berlapang dada, itu konsep saya diapit. Ibu-ibu muda ni diapit. Jadi bila saya ditegur, kiranya ibu tu kena berlapang dada sendiri, baru anak tu mudah untuk ditegur dan mudah untuk mereka menerima teguran. Kiranya bila sebenarnya kalau tak bagi anak tengok handphone, okey saja, tak ada masalah pun. Ada macam beribu-ribu aktiviti kita boleh buat dengan anak. Jadi dekat situ pokok pangkalnya adalah ibu bapa tu sendiri. Barulah uswah terdekat tu kan anak akan tengok. Kiranya kalau dalam duduk konsep jemaah ni, semuanya saling apit mengapit. Anak pun ada pack dia sendiri, macam anak angkat saya, dia ada pack kakak-kakak dia. Macam Hud, dia ada pack 5 tahun dia. Jadi kat situ bila kawan dia buat salah, Hud, tadi Hud buang sampah, contohlah kan, Hud buang sampah. Lepas tu kawan dia mengadu dekat saya akan minta Hud buang sampah dalam tong sampah. Itu contohlah. Jadi kawan dia pun apit dia konsep apit mengapit lah. Bila anak duduk dalam konsep komuniti kan, itulah memang dia memang Islam tu tertegak kalau kita duduk dalam jemaah lah, dalam konsep jemaah macam tu. Dia tak boleh sendiri-sendiri, tak boleh pergi sendiri-sendiri, memang takkan jadi. Okey. Kalau ambil mudah perkataan jemaah itu, kita convert kepada tips parenting, kita akan panggil dalam satu perkataan khusus ataupun kita guna istilah khusus ni adalah the power of the pack sebenarnya. Okay, dalam the power of the pack itu, dia ada beberapa konsep-konsep yang kita kena tekankan. Kita ada ciri apitan, kita ada ciri giring, apit, giring, kemudian macam mana tausiah. Semua itu dalam konsep the power of the pack. Bila hidup berjemaah, ni kita, bahasa Arabnya jemaah, bahasa Inggerisnya power of the pack. Pack itu bermaksud jemaah. Jadi jemaah ini dia ada jemaah anak-anaknya, dia ada jemaah ibu-ibunya, ada jemaah bapa-bapaknya. Tapi semua ini is a blend dalam satu jemaahnya sendiri. Jadi macam mana kita nak masing-masing berperanan. Dalam jemaah mesti ada peranan-peranan. Ada imam, ada makmum. Kalau solat berjemaah. Jadi makmum mesti ada peranan dia. Dia mesti ada satu saf yang lurus. Saling rapat-merapat, bahu-membahu. Itu konsep apit-mengapit. Dia tak boleh lari daripada konsep kita. Solat yang ritual yang kita buat itu mesti diterjemahkan dengan solat yang actual. Apa solat actual? Solat yang mencegah keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 45. Inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar walazikrullahu akbar. Di situ diperintahkan dan banyakkanlah zikirkan tentang Allah. Apa yang kita nak zikirkan tentang Allah? Zikirkan tentang perintah, pantang, larang, suruhan, kerja buat yang baik yang Allah dah sebutkan dalam Quran. So, tausiah ini
adalah memberi peringatan. Jangan buat ini, jangan buat itu. Jangan itu bukan datang daripada ibu dan bapa. Jangan itu datang daripada Allah. Suruhan pula itu pun datang daripada Allah. Jadi perintahnya adalah perlu disampaikan, diperingatkan, sentiasa dipanjang-panjangkan, digembur-gemburkan, dizikir-zikirkan. Zikir ni, kalau kita zikir secara biasa dalam wirid selepas solat tu, kita akan sebut banyak kali tak? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Bukan sekadar kita sebut di mulut, tetapi kita nak tunjukkan dan laksanakan hari-hari. Kalau kita anak kita ni, kan, dia jalan kan, dia jalan depan kita tu, dia jalan terus saja dia jalan. Kita nak buat apa? Tak boleh, kena panggil balik, Aib, patah balik tau, patah balik, ulang dia kena tunduklah dia macam tu kan, jalan. Tak puas hati, ulang balik, jalan lagi. Itu namanya repetition, drill. Kita kena buat benda tu sampai dia zikirkan dalam kepala. Lalu depan orang tua-tua, kena jalan tunduk. Nanti kalau tak berlaku depan saya, berlaku dekat depan orang lain, dia akan jadi benda yang sama juga. Aib, dia kata aib tu saja dia dah tahu dah, dia dah salah. So dia akan undur balik. Kalau kita akan ingatkan. Zikir ni benda yang kita kena ingat. Okay? Kalau jalan depan orang tua-tua kena buat apa, nanti dia akan bagi tahu tunduk. Even kalau kita pergi ziarah orang tua-tua kita pun, Jiha ada buat satu video macam mana nak pergi balik kampung, ziarah orang tua-tua, macam mana adab yang kita kena buat kan. Anak-anak kita dekat Berhati ni dia tahu dah. Kalau balik kampung kena buat apa, dia akan sebut 3S. Senyum, salam, sapa. Contohnya. 3 benda ni dia tahu dah. Kena senyum, kena salam, kena sapa. Salam bukan salam biasa, disertai dengan pelukan. So anak-anak ni diajar. Peluk itu kena tahu. Body contact ni dia ada dia punya unsur, orang kata, yang mengikat silaturahim sesama manusia. Salam tu satu. Tapi bila kita peluk tu tanda kita ini senang tak dengan orang yang kita bercakap. Salam tu satu dah. Salam pun ada banyak juga. Kena tahu. Macam Jiha ajar tadi. Salam macam mana? Adakah pergi ke dahi, pergi ke hidung, pergi ke mulut. Ataupun salam je hujung-hujung je. Jenis pegang macam ni. Tahu? Jenis sentuh sikit-sikit je. Anak kita malas kan? Sebelah tangan pegang gadget. Salam pun main tampar-tampar. Ni kat apa? Main kat padang bola ke? Main tampar-tampar macam gitu je. Apa yang kita didik anak-anak kita ni, dia mesti bermula dengan adab dan akhlak. Sebab 0 hingga 7 tahun yang pertama itu, dia tak boleh lari daripada akhlak. 7 tahun hingga 10 tahun baru masuk fasa pendidikan solat. Solat mencegah keji dan mungkar. So kita dah tahu. Once anak mumayyiz ni, dia tahu membezakan yang hak dengan yang batil. Mumayyiz ni membezakan. Dia tahu panas, sejuk, api, syurga, neraka, dosa, pahala. Anak-anak dah diajar dengan nama-nama tadi. Dia dah tahu dah beza. So, fasa untuk kita install. Tadi ada satu soalan saya perasan tadi tu. Macam mana kita nak uninstall dan install. Yang baik ni, kita nak install kepada anak-anak kita. Okey. Disebabkan anak yang umur 4 hingga 9 tahun ni, okey, so Akak Azim Marzuki ni tanya soalan, sekarang dah semakin sedar bila anak-anak saya umur 4 hingga 9 tahun ni kasar lagaknya macam saya. Nasib baik dia mengaku macam saya. So kita kena terima dulu. First, tu konsep istighfar tadi. First, istighfar dulu. Bahawa apa yang sedang berlaku depan mata kita ini semuanya adalah daripada akibat tangan-tangan mereka. Allah sebut tu. Apa saja kerosakan di muka bumi, semuanya akibat tangan-tangan kita. So tangan ni jangan lihat tangan ni saja. Tangan adalah bicara kuasa. Sebenarnya kuasa seorang ibu adalah mendidik anak. Jadi pendidikan kita itu menyebabkan anak tu jadi macam tu. So kerosakan ni pada apa? Pada tangan kita dalam bentuk mendidik kita. Kita yang mencorakkan tangan mereka. Kalau cerita Sibrah tadi tu, yang dikongsikan oleh Kak Wel tadi tu, Sibrah itu adalah cerita tentang macam mana kita mencorakkan kain. Mencorak kain. Anak lahir kain putih. Kita yang mencorakkan dia kain macam mana. Kita yang mengacukan. Acuan dia macam mana. So anak-anak tadi first kali istighfar. Ini salah kita. Salah kita dalam mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ada surah Taubah. Ayat 102. Surah Taubah ayat 102 menceritakan ada di kalangan kita ni, di antara mereka, 2 orang di antara mereka ni, ibu dan bapa ni mencampur aduk yang hak dan yang batil. So yang baik pun kita ambil, yang buruk pun kita ambil. Yang baik itu kita ambil yang apa yang Allah suruh. Tapi keburukan kita pula sebagai seorang manusia pun kita install dekat dalam anak-anak kita. Kan? Allah suruh buat baik, suruh solat. Kan? Tapi kita tengok cerita drama pukul 7 malam. Slot Akasia contohnya kan.
Tengoklah pukul 7 malam. Waktu tu jugalah ada solat maghrib. Jadi kita dah terlepas maghrib itu berjemaah. Kita tak ajar anak. Padahal kalau kita kecil-kecil dulu, zaman saya kecil-kecil dulu lah. Antara maghrib dan isyak, itulah waktu kita mengaji Quran dulu. Habis saja solat maghrib, waktu itulah kita duduk mengaji Quran. Mak kita ada apa semua. Kemudian tunggu isyak sama-sama. Kalau ada ayah waktu tu, ayah akan ambil, bawa pergi masjid. Solat isyak ramai-ramai. Dengan mak, ayah saya sekali naik motor kan. Jadi itu kita dulu dididik. Jadi antara maghrib hingga isyak tu dia ada satu session yang khusus. Anak beranak. Orang kampung macam tu lah. Orang bandar tak tahu macam mana. Tapi itu dulu. Sekarang ni hiburan mengambil tempat antara 7 hingga 8 malam tu. So sekarang ni kita pula yang kena tanya diri kita. Apa pendidikan yang kita dah buat pada anak-anak kita sampai mereka ikut apa yang kita suka dan mereka belajar daripada kita sebenarnya. Itu idola mereka yang first. So, anak-anak tadi tu, dah uninstall macam mana? First, kena akui kita dah silap. Kedua, kita kena akui juga yang kita dah terlepas fasa tersebut. Fasa apa? Fasa 0 hingga 7 tahun. Kalau tadi ada anak 4 tahun, maksudnya dia masih lagi dalam fasa yang boleh kita betulkan, kita baiki. Kalau yang seterusnya, fasa 7 hingga 10 tahun. Tahun yang kedua ni, kena Nabi cakap, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. So, anak ini akan matang ni, once dia dah dapat 7 tahun pertama, dia dah mula masuk konsep solat, diajarkan solat dan di situ dia akan dipandaikan dengan akil baligh. Syarat nak jadi Islam, syarat pertama berakal. So ilmu itu adalah proses akal yang kita kena didik mereka daripada awal. Jalankan dulu akal mereka. Tadi mumayyiz tadi tu sebenarnya nak suruh akal mereka berfurqan. Once dah dapat furqan, baru boleh dapat kitab. Itu dalam surah 3 ayat 3. Macam mana kaedah pendidikan kita? Furqan dulu yang datang. Kemudian barulah kitab yang akan datang dalam bentuk hudan, bayanat dan furqan. Itu yang kita kena faham. Okey, itu satu soalan. Kemudian ada soalan. Ada lagi ke? Konsep apitan, Islam berbentuk jemaah. Okey, Cikgu Mahathir nampakkan. 3S, senyum salam. Siapa? Okey, 9102, istighfar, didik anak-anak dengan adab. Okey. Tangan-tangankan bahawa mereka bekerjasama. Itu Nabilah ada masukkan. Okey. Ada juga ustaz, tengok Kak Arfa, tak nak kalah tu. Dia set claim lagi. Dekat bandar pun. Dari masa zaman dia lah. Zaman kita tak tahu macam mana lah kan. Zaman Kak Arfa tu dia tua lagi pada saya. Kan? Dia tua 10 tahun. Maksudnya dia 40-an dah, nak masuk 50-an. Itu zaman kita dulu. Zaman kita sempat. Sekarang ni cabaran dia adalah zaman anak-anak kita. So kita nak kena didik mereka dengan memberikan mereka ini kefahaman dan mengajar mereka duduk dalam pack. Pack anak-anak. Kalau anak 5 orang, ada pack dia. 5 orang itulah anak-anak kita yang kita nak kena didik. Kalau kata anak kita seorang, kita sebagai bapa, kalau saya bapa, ada isteri, ada anak. Itulah pack kita. Itulah jemaah kita. Itulah cerita imam dan makmum kita. Okey? Itu dalam konsep kalau bertiga. Kalau berdua, kalau seorang, seorang, Nabi cakap apa? Kahwin ini, perkahwinan itu, dia akan melengkapkan lagi, sebahagian lagi daripada tuntutan agama. So, dia kena kahwin. Sesiapa yang bukan berkahwin, laisa minni, Nabi cakap. Siapa yang bukan tak kahwin lagi, bukan sebahagian daripada kami. Itu Nabi cakap. Itu gesaan untuk kita bersegera dalam perkahwinan. Tapi bukan semua orang dapat peluang untuk kahwin awal. Ada yang mungkin lambat jodohnya apa semua. Hakikat je, kalau kita seorang, jemaah kita siapa? Mestilah mak bapak kita, keluarga kita. Itu jemaah yang kita kena cari. Dan hari ini masalah kita adalah masalah jemaah. Bagaimana kita nak hidup dalam keadaan berjemaah. Surah 61 itu surah As-Saff. Allah nak kita hidup dalam saf yang tersusun. Dapat je saf kita tu, kita dah betulkan balik saf kita, barulah kita jadi surah 62, surah Al-Jumu'ah. Dan kemudian barulah kita masuk surah 63. Dalam satu keluarga, pasti akan ada seorang dua yang akan jadi culprit, jadi kambing hitam, jadi bermasalah. Akan ada punya. Kita tak boleh elak, itu fitrah dalam kehidupan kita. Dalam masyarakat kita, tak semuanya perfect. Akan ada seorang dua juga yang akan jadi mak pet ke, akan jadi mak rempit ke, akan jadi bohjan ke, bohsia ke. Itu adalah satu lumrah fitrah, sunnatullah yang berlaku. Dalam Quran, akan ada orang yang beriman, akan ada orang yang kafir. Itu dah memang ketetapan dalam Al-Quran. So, tugas kita adalah sentiasa istiqamah dalam melaksanakan tuntutan dan perintah Allah. Okey, soalan dia kepada Kak Wer. Bagaimanakah untuk kita istiqamah di dalam kita mendidik anak-anak kita dengan sabar dan solat tadi tu. Okey? So saya serah kepada Kak Wer kita. Untuk 50 minit dah sampai 50 minit, kita ada 10 minit terakhir sebelum
masuk kesimpulan. Okey, saya serahkan kepada Kak Wer. Okey, terima kasih Ustaz Syauqi. Apa yang saya nampak kalau konsep sabar dan solat ni sebenarnya kita kena berjalan mengikut takwim yang sama. Maksudnya kita kena konsep ulang-ulang lah pada anak ni. Kena sentiasa tausiahkan mereka. Dan ada satu uswah yang saya nampak sebab saya dah lama datang daripada ibu bapa saya bercerai. Jadi apa yang saya nampak satu uswah yang baik daripada keluarga mertua saya is setiap kali macam dia solat berjemaah lah. Solat berjemaah akhirnya abang saya dengan ayah mertua saya, kiranya ayah mertua saya ada 4 orang anak dan 3 lelaki 1 perempuan. Bila mana waktu solat berjemaah tu, pada akhir solat tu cium tangan ayah dan mereka akan cium pipi ayah, cium dahi ayah dan ayah akan buat benda yang sama pada anak lelaki. Selalunya kita nampak macam ibu buat pada anak lelaki dan anak perempuan, tapi kita jarang nampak ayah buat macam tu pada anak lelaki dan pada anak lelaki. Jadi apa yang saya nak nampakkan kadang-kadang memang memerlukan konsep daripada konsep apitan daripada ayah tu ataupun kita nak lembutkan hati anak-anak ni dengan ayah tu sendiri kena menunjukkan uswah yang baiklah dan saya nampak ianya saya rasa itu menyebabkan macam mana terjadi, maksudnya abang AA tu macam mana personality dia hari ini adalah daripada ayahnya. Melalui uswah melalui ayahnya juga. Jadi saya nampak itu kalau contohnya kita pas solat berjemaah tu ayah buat macam tu, kiranya macam yang Ustaz Syauqi nampakkan lah, kena daripada kita tengok drama jam 7 tu lebih baik kita sama-sama solat berjemaah satu keluarga dan lepas tu kita boleh buat syura kecil. Itu antara kita nak rapatkan lah. Bila kita dah solat tu dia macam solat tu silah konsepnya. Jadi kalau ada syura keluarga, syura keluarga tu kita boleh cakap sekiranya anak ada masalah ke pada hari tu, apa progres anak pada hari tu, jika anak nak kongsi cerita ke, kita boleh buat syura kecil keluarga tu sebelum makan malam ke ataupun selepas makan malam ke, santai-santai je bersama keluarga. Daripada situ kita dapat silah dan kita silaturahim dan daripada situ datangnya kasih sayang dan kita sentiasa dekatlah dengan anak kita tu, tak jauh. Bila ayah tahu cerita anak, mak tahu cerita anak tahu cerita mak dan ayah. Jadi dekat situ nampak macam lebih harmoni lah. Dan ianya kena istiqomah dan berterusan. Dia tak boleh buat sekali tu, lepas tu setahun lepas tu baru buat lagi, tak boleh. Dia kena sentiasa berjalan. Kiranya syura keluarga tu saya nampak ianya penting lah dalam membina silaturahim antara keluarga tu sendiri. Saja. Okey, terima kasih. Konsep solat dan sabar. Sabar tu kena tahu apa maksud dia. Surah 3, surah Ali Imran, ayat 146. Cerita dia tidak lemah, tidak lesu dan pantang menyerah kalah. Jadi dalam kita nak mendidik anak-anak kita, kita jangan menyerah kalah kerana kita kena faham konsep kita adalah kita mesti menyampaikan yang hak, yang benar tadi Ingat 4 ayat 9, kita tak nak tinggalkan anak-anak yang lemah. So kita mesti sentiasa betulkan mereka, sentiasa nampakkan mereka kebenaran dan hakikat apa yang akan berlaku kepada mereka di masa depan nanti. Okey, saya ada satu surah yang saya nak kongsikan, satu ayat ni. Dan kalau kita lihat tengok ayat ni, surah 3 ayat 33. 3:33 ni bila Allah kata dalam Quran. Okey, kita tengok apa Allah kata dalam Quran. Innallah, sesungguhnya Allah kata innallah hastafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran na'alal alamin. Allah kata innallah, sesungguhnya Allah dia memilih Adam, Nuh, Ali Imran dan memilih keluarga. Dia bukan kata memilih Ali Imran dan Ibrahim saja, memilih keluarga Ali Imran dan juga dia menjadikan mereka ini lebih daripada manusia-manusia yang lain. Dikatakan semesta alam tu bukan semesta alam saja, sebenarnya alam ini juga cerita tentang manusia. So apa yang kita nak nampakkan di sini sebenarnya adalah cerita tentang Adam, Nuh. Ni dua nama secara individu Allah sebut dalam Al-Quran. So Adam bicara tentang seorang yang mendengar cakap isteri. Kenapa perumpamaan ini ada dalam Al-Quran sampai kita nak ambil dia sebagai satu benda yang kita jadikan satu pelajaran dan peringatan. Nabi Adam terkeluar daripada syurga kerana terdengar cakap isteri dia ni. Ni mendengar cakap isteri nak makan. Ajak pergi
pergi kepada pokok dan makan buah. So terkeluar daripada syurga. Ini antara masalah pertama. Kita ambil konsep dulu. Pergi cerita Nuh pula. Nabi Nuh secara individualnya, dia gagal pula mendidik isteri. Adam dengar cakap isteri, lepas tu anak dia pun berbunuh-bunuh. Itu cerita pada Adam. Nuh pula, isteri dia sampai panggil dia gila, sampai anak-anak dia pun tak nak ikut dia sekali. Kemudian baru masuk cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang berjaya menjadi seorang bapa, mendidik isterinya Hajar, sehingga dia berjaya mendidik Ismail. Untuk dua-dua ini taat, ati Allah, ati Rasul. Mendidik mereka berdua sampai kedua-duanya menjadi seorang yang taat dan patuh pada perintah Allah. Bila jatuh saja cerita nak korban, Nabi Ismail terus patuh, tidak ada dakwa-dakwi, dia terus terima. Kalau ini datang daripada Allah, terus saja sembelih dia. Sama juga dengan isterinya. Isterinya siapa? Siti Hajar. Bila nak meninggalkan Siti Hajar, kalau ini daripada Allah, aku akan tetap tinggal di sini. Kalau daripada engkau, aku akan pasti menghalang kau daripada meninggalkan aku. Itu berlaku pada seorang isteri dan anak. Prinsipnya. Tapi, Ali Imran ini, dia something yang menarik. Sebab Ali Imran bukan dikatakan seorang Nabi. Dan dia bukan pula seorang Rasul dalam Quran. Sebab kena faham dalam surah 4 ayat 163 contohnya, 164 dikisahkan tentang bagaimana Nabi-Nabi yang dikisahkan dan Rasul-Rasul yang tidak diceritakan. Okay? So, apa yang berlaku pada Ali Imran ini adalah satu cerita tentang sebuah keluarga yang akhirnya melahirkan seorang anak, ada isteri, dan isteri itu pula dia bernazar untuk mewakafkan anak ke jalan Allah. Siapa? Maryam, yang melahirkan Isa contohnya. Semua ini adalah cerita-cerita yang sangat-sangat penting untuk kita ambil pelajaran. So Jiha ini ataupun siapa-siapa saja yang berada dekat RPWP contohnya, yang mereka yang sudah pun bersama dengan RPWP, mereka yang sudah pun duduk di sini mewakafkan harta dan diri, bagaimana kita nak melahirkan satu ciri-ciri keluarga yang acuannya seperti mana keluarga Ali Imran. Dia mewakafkan hartanya, dirinya dan anak dia pun turut diwakafkan ke jalan Allah. Itu something yang Allah ajar daripada surah 3 ayat 33. Tu keluarga Ali Imran. Dan itulah falsafah Al-Baqarah yang kita nak ambil. Kalau tadi Jihan nampak kan, Kak Wen nampak kan, surah 2 ayat 31 itu adalah bicara kenalkan mereka nama-nama. So kita pun kena kenal nama-nama yang ada dalam Quran ni. Di sebalik nama-nama Nabi, nama-nama Rasul. Dalam Quran ada cerita tentang Luqmanul Hakim yang tak disebutkan dalam Quran sebagai Nabi-Nabi, tetapi namanya disebut. Even ada satu surah yang dinamakan atas nama dia, surah Luqman. Kemudian ada satu surah lah, surah Ali Imran yang disebutkan sebagai satu nama yang sangat besar. Kenapa dikenalkan kita Al-Baqarah, satu keluarga lembu, kemudian nak betulkan keluarga lembu ni, kita kena jadi seperti keluarga Ali Imran. Masalah nak betulkan Ali Imran nanti dalam keluarga Ali Imran ni adalah An-Nisa dia. So perempuan-perempuan ni nak kita betulkan. Once dah dapat betulkan nisanya, macam mana Nabi Ibrahim berjaya betulkan isteri dia, maka lahirlah anak yang soleh. Tapi kalau Nabi Adam contohnya dan Nabi Nuh contohnya, dua-dua ini diceritakan dalam Al-Quran macam mana pasangan mereka yang masih lagi belum cukup untuk dijadikan sebagai satu wanita yang memiliki stand, memiliki prinsip dalam memahami kehendak agama yang sebenar. Itu contoh yang ada di dalam Al-Quran. So, kisah-kisah ini kita kena baca dan kita kena jadikan dia sebagai satu doktrin agama yang kita kena install kepada anak-anak kita. Itulah buku teks nombor 1 yang anak-anak kita kena tahu. Berumur 7 tahun, macam Kak Wei cerita tadi, kenalkan mereka dengan prinsip membaca Al-Quran dengan maknanya. Daripada situ, mereka kenal kalimah itu dengan nama-nama. Kalimah itulah yang menjadikan mereka ini kuat. Mereka faham nama-nama yang ada di Quran sehingga mereka tahu. Kalau dah dia baca buku teks sekolah, dia baca buku-buku novel ke, dia baca buku-buku motivasi lain ke, dia akan tahu. Semua cerita yang kat luar tu, sebenarnya rule of thumb dia, kita cek dulu dengan Al-Quran. Al-Quran yang akan membenarkan apa saja input-input yang sampai kepada mereka melalui sumber-sumber dan anasir-anasir yang di luar sana. Siapa yang akan betulkan? Al-Quran. Siapa yang akan fixkan? Al-Quran. Siapa yang akan menegakkan agama? Al-Quran. Sebagai prinsip kertas litmus, litmus paper yang akan pastikan apa saja maklumat yang sampai kepada mereka, ni betul ke salah? Hak ke batil? Yang haknya ada pada Al-Quran. Yang batilnya ada pada khilaf manusia. Okey? Itu yang kita kena tahu insya-Allah. Okey.
Terima kasih kepada semua yang menonton. Okey Kak Wer, ada kata-kata yang terakhir untuk kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita dekat sana? Dipersilakan. Okey, terima kasih. Kata-kata akhir yang saya boleh beri is kita start dulu kenal Quran. Kita baca cover to cover. Kita baca terjemahan dia. Mind blown tak dengan apa yang Ustaz Syauqi cakap tadi, daripada Al-Baqarah pergi ke Ali Imran dan kemudian An-Nisa dan kemudian Al-Maidah. Kiranya dia ada macam kesinambungan dan best bila kita dapat tahu. Memang kita tak akan dapat ilmu ni. Macam saya lah, saya tak dapat ilmu ni di mana-mana. Di luar memang saya tak dapat. Jadi sebab itulah saya memang terus jatuh cinta bila kita dah mengetahui isi Al-Quran yang sebenar tu. Dan bila kita dapat tahu, kita boleh applykan kepada dalam keluarga kita, pada anak-anak kita. Dan di situ senanglah dan kita boleh ajarkan nama-nama. Kita mula start dengan cover to cover dulu, baca dulu dalam terjemahan. Okey, kalau anak kita kadang-kadang kita baca Jawi kita tak faham maknanya. Jadi kita baca terjemahan start daripada awal surah sampai akhir surah dan kita boleh ulang lagi semula banyak kali dan kita akan dapat sedikit demi sedikit nama-nama yang sering dibincangkan dalam live ni dan you all akan dapat kiranya dapat sesuatu lah, pasti akan dapat sesuatu. Bila kita ulang-ulang baca kan mesti kita dapat sesuatu. Macam tu lah juga yang Kak Wer dapat. Memang best ilmu ni, memang ilmu Allah kan, memang mahal. Saja best saya. Okay, terima kasih. Okay, I all hope semua kita akan memahami apa yang Kak Wer sampaikan dengan penuh semangat. Okay, nama-nama Quran. Okay, Quran ada 114 surah. 114 surah itu adalah nama-nama surah. Nama-nama surah itu penuh dengan rahsia dan hikmah strategi pembangunan agama. Kalau kita perhatikan, 114 surah itu dimulakan dengan Fatihah, kuncinya untuk kita mengenal kita duduk dalam sistem apa? Sistem Al-Baqarah. Hujungnya, surah ke-114, barulah kita akan menjadi manusia. An-Nas adalah cerita manusia. Bayangkan, daripada surah pertama dan kedua, ada 114 surah hanyalah untuk menceritakan kepada kita perjalanan dan juga strategi pembinaan akhlak manusia dengan memandu mereka dengan wahyu. Berikan mereka ilmu, keluarkan mereka daripada kejahilan, kegelapan, kezaliman mereka di atas muka bumi, yang mana Allah cakap awal-awal dalam Quran itu, surah 2 ayat 30, apa cerita manusia ni? Melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. So ayat 31-nya Allah ajarkan Adam itu nama-nama. Kan cantik bila kita baca Al-Quran, penuh dengan strategi, nampak perjalanan dia, bagaimana kita nak menghala dan hala tuju kita, kiblat kita ke mana, dan insya-Allah kita yakin dan pasti itulah Al-Quran, itulah Alkitab, la raiba fi hudan lil muttaqin. Dia adalah satu bentuk pencerahan yang Allah sendiri nak berikan kepada kita. Walaupun Rasulullah sudah meninggalkan kita 1400 tahun dahulu, tetapi khazanah ilmu yang ada di dalam kitab dan sunnah itu tak pernah kering ilmunya. Walaupun engkau ambil lah 7 lautan, kau jadikan tinta, Allah kata tidak akan pernah kering. Dalam surah berapa? Surah Al-Kahfi ayat 109. Okay? Itu ayat-ayat yang Allah dah berikan dalam Quran. Tapi kalau kita faham dan yakin, senang kita nak membaca kitab itu dengan pencerahan-pencerahan yang Allah akan sentiasa bagi kepada kita jawapan. Dan jawapan itu ada di mana? Tidak lain dan tidak bukan, dan ada dalam Al-Quran itu, insya-Allah. Okay, terima kasih kepada Kak Wer sebagai tetamu jemputan. Kalau siapa-siapa nak follow Kak Wer, akan ada dekat dalam page dia sendiri, page Werda, dan ada dekat dalam Telegram channelnya, Inspirasi Werda. Boleh follow di sana nanti. Dan insya-Allah ada rezeki, kita akan jemput lagi Kak Wer di masa-masa akan datang. Ini bukan sekali saja dia akan datang. Pasti lepas ni akan ada lagi jemputan lain yang kita akan masuk. Kalau ada soalan saja nak tanya, tips parenting ke apa semua, just hello, masukkan dalam komen dan kita akan berikan. Tadi ada seorang tanya tadi, ada tak Tuan Nur Hafizah, tak silap saya, dia tanya soalan, RPWP ada tak buat kelas parenting? Okay, saya perasan dari soalan tu tadi. Okay, kalau ada nanti insyaAllah sama ada melalui Kak Wer sendiri. Kak Wer sekarang ni kita jadikan dia sebagai ikon parenting. Dia banyak memberikan tips-tips parenting berdasarkan pelaksanaan dan juga application yang ada di dalam RPWP. Saya lebih kepada applied science ayat-ayat Al-Quran ini untuk kita bangunkan anak-anak kita dengan menggunakan konsep Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah kalau ada rezeki, dan yang pentingnya ada permintaan. Ada permintaan yang minta kita berikan satu special class parenting, tak ada masalah. Cukup quorum, kita boleh buka satu kelas khusus
Macam mana kita nak tadaburkan Al-Quran dan Sunnah ini, kitab dan Sunnah ini dalam institusi keluarga kita. Syarat dia cukup quorum dulu. Kalau seorang ni tak jadi. Dia mesti ada quorum dia dan baru kita boleh assist. Macam mana kita nak buat satu proper class, bagaimana kita nak memahami Al-Quran dan Sunnah ini sebagai formula buku parenting paling utama turun dari langit. Okay? InsyaAllah. Okay, terima kasih kepada Kak Wen. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang berkongsi pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari, hari Jumaat, tentang Sains Al-Kahfi. InsyaAllah. Itu saja. Hadza wallahu yarana wa yafazuna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.